Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara resmi, Parti Keadilan Rakyat atau PKR dilancar pada 4 hari bulan April tahun 99. Semasa itu dipanggil Parti Keadilan Nasional. Tetapi sejarah PKR bermula lebih awal, sebelum tahun 99. Ianya bermula tahun 81 apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Anwar berhasrat nak masuk UMNO dan dia beritahu penyokong dia di dalam ABIM yang dia akan masuk UMNO dan akan menjadi Perdana Menteri Malaysia pada masa depan. Semasa tu Ustaz Fadhil Noor jemput Anwar masuk PAS dan Fadhil Noor beritahu Anwar, Anwar boleh ambil alih sebagai Presiden PAS. Tapi Anwar beritahu Fadhil Noor dia tidak mau masuk PAS kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Dan sebagai Presiden PAS, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia hanya boleh jadi Perdana Menteri sebagai Presiden UMNO. Jadi awal lagi, tahun 81. Anwar nak masuk UMNO kerana nak jadi Presiden UMNO satu hari kelak. Dan itu saja cara dia boleh jadi Perdana Menteri Malaysia sebagai Presiden UMNO. Tahun 82, Anwar akhirnya dibenar masuk UMNO. Dan ini kerana Tengku Razali Hamzah telah telah pujuk Mahathir yang lebih baik bagi Anwar masuk UMNO daripada Anwar masuk PAS. Dan sekira UMNO tak terima Anwar, PAS akan terima dan ini akan menjadi masalah untuk UMNO. Jadi mau tak mau, Mahathir terpaksa setuju bagi Anwar masuk UMNO dan mengikut pendedahan Mahathir pada tahun 2004 apabila Mahathir membuat interview di Jepun, dia kata dia dia bagi Anwar masuk UMNO sebab dia ingat dia boleh kontrol Anwar. Kalau Anwar tak masuk UMNO, maka dia akan masuk PAS dan susah nak kontrol. Sekurang-kurang dalam UMNO ni Mahathir boleh kontrol Anwar, tetapi yang yang Mahathir tak sangka ialah satu hari Anwar ni akan menjadi masalah bagi dia, bagi Mahathir. So Mahathir kata dia terpaksa buang Anwar oleh kerana Anwar ni sudah menjadi masalah kepada dia dan kepada UMNO. So memang hasrat Anwar masuk UMNO ialah untuk menjadi Presiden dan kemudian Perdana Menteri, dan hasrat Mahathir beri Anwar masuk UMNO supaya boleh kontrol dia, supaya dia tidak jadi satu masalah sekiranya dia duduk dalam PAS dan menjadi Presiden PAS. So that's very clear. Pendedahan itu sudah kenyataan itu sudah didedah terlebih awal dan everybody knows the history of Anwar. Dan sebab apa Anwar masuk UMNO dan sebab apa Mahathir terima Anwar dalam UMNO. So, selepas Anwar masuk UMNO, dia buat macam-macam untuk memperkuatkan dia punya kedudukan dalam UMNO. He strengthened his position in UMNO dengan mengguna duit. Dia beli sokongan dari semua orang sampai ke satu tahap tahun 98, iaitu from 82 to 98, 16 tahun Anwar berusaha untuk nak strengthen his position, kuatkan kedudukan dia di dalam UMNO. Dan pada tahun 98 Anwar bergerak nak tumbangkan Mahathir dan ambil alih sebagai Presiden UMNO. Tapi akhirnya apabila berlaku pertempuran, open warfare, peperangan terbuka di antara Mahathir dan Anwar,
Anwar kalah, Mahathir menang. Dan Anwar ditendang keluar dari UMNO. Selepas Anwar ditendang keluar dari UMNO, tak berapa bulan kemudian, iaitu about 6 months later, dia orang tubuhkan Parti Keadilan Nasional. Hala tuju Parti Keadilan Nasional atau hari ini PKR ialah nombor 1 untuk tumbangkan Mahathir, nombor 2 untuk angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Itu hasrat mereka. Dan perjuangan reformasi ialah perjuangan anti Mahathir. Sebab tu lawangan mereka bukan saja reformasi tapi undur Mahathir, undur. So mereka nak Mahathir turun. Mereka nak Mahathir lepaskan jawatan. Resign, retire sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan sekira Mahathir tumbang, maka Anwar akan ambil alih sebagai Perdana Menteri. Jadi, hala tuju PKR atau hasrat PKR ialah semata-mata nak jatuhkan Mahathir, angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Itu. Dan mereka tidak sorok. Tapi mereka mengguna lawangan reformasi. Bermaknanya, Malaysia ni perlu diubah. You need reforms in Malaysia. Dan Malaysia di bawah Mahathir tidak akan lihat reformasi. Cuma apabila Mahathir ditumbangkan, Anwar mengambil alih sebagai Perdana Menteri, maka barulah Malaysia akan lihat reforms ataupun reformasi. So, matlamat dia, Anwar akan melaksanakan reformasi. Cara dia dengan menumbangkan Mahathir dan digantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. So, the objective is to reform Malaysia. The manner is replace Mahathir with Anwar. Itu yang disampaikan kepada rakyat Malaysia. Matlamat kita mencapai reformasi, cara mencapai reformasi ialah ganti Mahathir dengan Anwar sebagai Perdana Menteri. So, ini berterusan beberapa tahun. Selama 24 tahun. Lawangan dia reformasi, undur Mahathir, Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri. Itu lawangan selama 24 tahun. Akhirnya, tahun lepas berjaya. Mahathir dah tumbang lebih awal dah. Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri dan pada tahun 2018 dan ditumbangkan pada tahun 2020. So semasa tu memang Mahathir sudah bukan lagi Perdana Menteri, cuma satu lagi yang tak dicapai ialah mengganti Perdana Menteri baru dengan Anwar Ibrahim. So Anwar akhirnya menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Walaupun hasrat awal ialah untuk Anwar menjadi Perdana Menteri yang ke-5. Tapi Anwar miss. Tak jadi Perdana Menteri yang ke-5. Akhirnya menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Dan mengganti bukan Mahathir lah. Tapi Perdana Menteri yang selepas Mahathir. Iaitu Ismail Sabri Yaakob. So, the plan is successful. Berjaya. Iaitu Mahathir bukan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri. Tapi itu sepatutnya cara untuk mencapai hasrat reformasi. Anwar jadi Perdana Menteri bukan the end game. It's the game plan. The end game is reformasi. The game plan is dengan mengangkat Anwar jadi Perdana Menteri. The game plan and the end game. Tapi sekarang ni sudah 10 bulan, tak lama lagi kita akan masuk setahun. Anwar jadi Perdana Menteri. So walaupun the game plan dah tercapai, iaitu Anwar sudah jadi Perdana Menteri, the end game belum lagi, iaitu reformasi untuk Malaysia. So sekarang ini, nampak sangat yang parti PKR yang duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan tidak ada hala tuju.
Apa dia hala tuju PKR? Menjadikan Anwar Perdana Menteri bukan hala tuju. Ia hanya cara untuk nak mencapai hala tuju. The way to meet the objective. Tapi Anwar dah jadi Perdana Menteri, nak masuk setahun, PKR tidak clear tentang apa hala tuju dia. Dia kata dia nak reformasi. Reformasi dalam bentuk apa? Semua yang kerajaan buat bercanggah dengan hasrat reformasi. Everything they do is in conflict with the reform agenda. Agenda reformasi itu lebih luas. Dan agenda reformasi ini bermaknanya we are talking about bukan saja a slow reform but an explosion. Satu letupan sepatutnya berlaku apabila Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri. It's supposed to be a total change, a complete change, a total reverse of what has been going on in Malaysia dari awal. Tapi tidak. Kita tak nampak apa dia perubahan, apa dia reformasi yang telah dicapai walaupun dah nak masuk setahun Anwar jadi Perdana Menteri. Mereka kata setahun tak cukup masa. Sebab apa tak cukup masa? Sebab 24 tahun Anwar telah bentang dia punya agenda, reform agenda ataupun agenda for reform. Dan Anwar very clear tentang apa yang kekurangan dan apa yang perlu dibuat di dalam Malaysia. He's very clear. Dia dah bentang semua kelemahan-kelemahan kerajaan, kelemahan sistem, dan dia beritahu dia akan ubah ini semua. Tukar everything. Ya? Apabila dia jadi Perdana Menteri. Tapi dia tak buat sampai hari ini oleh kerana dia tidak ada hasrat untuk buat. So kalau hari ini kita tanya PKR. Apa hala tuju PKR? Dulu okey, dulu nak jatuhkan Mahathir, itu hala tuju. Dan nak angkat Anwar mengganti Mahathir sebagai Perdana Menteri, itu hala tuju. Tapi itu semua dah berlaku. Mahathir sudah tak ada. Anwar sudah jadi Perdana Menteri. Jadi PKR tak boleh guna itu sebagai hasrat atau sebagai hala tuju. Is done. Is achieved. So apa dia sekarang hala tuju PKR? Kalau hasrat mereka, matlamat mereka untuk tumbangkan Mahathir dan angkat Anwar jadi Perdana Menteri, itu sudah tercapai. So what is it going to be now? Apa dia hala tuju PKR sekarang? Tak clear. Yang sebenar dia orang pun tak tahu apa dia hala tuju. Apabila Mahathir ditumbangkan, apabila Anwar jadi Perdana Menteri, dia stop di situ. Dia tidak continue kepada hasrat yang sebenar, iaitu reform atau perubahan di dalam Malaysia. So hari ini tidak ada perubahan, tidak ada reformation, tidak ada reformasi. Yang ada sistem yang lama, the same old system. Apa yang berlaku di bawah Mahathir terus berlaku sekarang juga di bawah Anwar. Dan Malaysia ni bukan ke depan, tapi ghostan ke belakang. Dan ini bertambah teruk sebab ekonomi dunia meleset. The global economic system is in trouble. Dan Malaysia serta Anwar sebagai bukan saja Perdana Menteri tapi Menteri Kewangan tidak langsung ada apa-apa idea tentang apa perlu buat untuk menyelamatkan Malaysia dan menyelamatkan rakyat Malaysia. Oleh kerana PKR sudah bankrupt idea, PKR ni sudah bankrupt hala tuju, dan hari ini mereka tak tahu apa nak buat dan di mana nak pergi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.